Kemudian sesungguhnya engkau amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dua. Tu dia panggil dalil rububiyah. Dah. Jadi kita kena terima lah benda ni. Kalau kita kata khabar kita tak kita beriman kepada Allah, tiba-tiba kita dah nak terima. Sebab ni payah orang nak terima kenyataan ni. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mentadbir. Sampai masa mampu kita kata mu kena mampu. Sampai satu masa hidup kamu kena hidup. Sampai satu masa hak hina Tuhan nak jadi naik, naik. Sampai satu masa satu peringkat hak mulia-mulia orang duk hanyut-hanyut, orang duk agung-agung, duk jatuh. Kita kena terima. Hakikat tu terima apa? Bahawasanya semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat di atas sifat Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Baik. Kemudian yang ketiga, dalilnya menyebut falillahil hamdu rabbus samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah jualah tertentu segala puji, Tuhan yang mentadbirkan langit, Tuhan yang mentadbirkan bumi, Tuhan sekalian alam. Dan dalam Quran ni banyak doa-doa lalu, ayat-ayat yang menyebut tentang kekuasaan Allah dari segi pentadbiran dia. Dah. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, mafhum dari mantuk. Mafhum mantuk. Nak kena faham dua-dua tu. Mafhum tu apa benda? Mantuk tu apa benda? Dah. Mantuk tu ambil daripada perkataan nataqa. Nataqa. Nataqa maknanya bertutur. Dah, mantuk makna pertuturan. Mafhum tu adalah apa yang dipaham. Dah. Apa yang dipaham daripada mantuk, yakni apa yang dipaham daripada pertuturan. Pertuturan mana? Pertuturan firman Allah, firman Allah Taala yang tersebut jelas menunjukkan setiap perkataan atau perbuatan atau i'tiqad, yakni kepercayaan yang mengingkari rububiyah, yakni pentadbiran Allah Ta'ala, adalah menyebabkan seseorang Islam itu menjadi murtad dan kafir. Itu kesimpulan dia. Lepas satu masa dia percaya ada pahaman orang kata bumi dengan langit ni jadi sendiri, tak ada orang cuba. Maka jadi kafir. Kuasa mematikan dan kuasa menghidupkan, dia tak percaya. Tak, dia mati sendiri dah sampai masa, dia kata. Tak ada jom berhidup, tak ada jom mati. Ya, maka jadi kafir. Sebab apa? Perkara-perkara yang tersebut masuk dalam arti kata mengingkari di atas rububiyah. Kalau dia Islam dah, maka dia jadi kafir. Dengan makna murtad. Baik. Dan termasuk juga dalam firqah murtad. Firqah ni maknanya dalam puak murtad. Di dalam kalangan orang murtad lagi. Masuk juga dalam firqah murtad dan kafir ialah disebabkan melakukan salah satu daripada perkara-perkara berikut. Ini nampak rububiyah lagi. Pertama, mengingkari bahawa Allah adalah pencipta alam ini. Dia ingkar, dia tak percaya Tuhan yang buat alam ni, dia tak percaya. Maka jadi murtad. Kedua, mendakwa alam ini adalah qadim, bukan hadis. Alam ni, faham alam. Kau tak faham alam, nak mengaji ilmu alam ni sekejap kan? Alam kita dia sebut, bila sebut al-alamu, apa yang dikatakan alam? Al-alamu, bermula alam itu ma siwallah. Barang hak selain daripada Allah tu dia panggil alam laku.
Dan ada yang mengiktikad bahawasanya alam ini adalah qadim. Maksudnya alam-alam ni dia kata bila jadi dak, jadi tak kala awal lagi, dia kata tak ada permulaan dah. Kerana kaedah bahasa Arab menyebut al-alam ma siwallah, al-alimu hadisun. Bermula alam itu adalah ia hadis, benda baru. Dia beriktikad bahawasanya alam ni benda yang sedia asal, azali lagi, dia kata. Dah, baik. Kemudian yang ketiga, mendakwa alam ini bukan makhluk. Dia kata alam-alam ni bukan makhluk. Makhluk. Maksudnya makhluk, bukan makhluk tu, alam ini bukan suatu yang dijadikan, yang jadi dengan sendiri, dia kata. Tu bawa pada jadi murtad dan kafir juga dalam bab rububiyah. Keempat, mendakwa alam ini bukan di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Dah, alam ni yang lain daripada Allah, kepada alam langit, alam bumi, alam cakrawala, alam barzakh, alam bawah tanah, alam atas tanah, tak kira dah. Jadi kata bukan di bawah tadbiran Tuhan, maka jadi murtad, jadi kufur juga. Yang kelima, mengingkari bahawa makhluk-makhluk yang ada di alam ini bukan milik Allah. Dah. Dia ingkar. Di antara orang yang mengatakan bahawa makhluk-makhluk ni milik Allah belaka, dia kata bukan. Mana ada milik Allah. Dah. Maka jadi kufur juga. Yang keenam, mendakwa bahawa rezeki-rezeki makhluk di alam ini bukan daripada Allah. Sebab ni lah berat sikit kena betul tauhid ni, betul kepercayaan. Sebab tu jurusan yang pertama bila kita sebut dalam bab murtad ni, dia sentuh bab i'tiqad. Kenapa? Kalau i'tiqad dan tauhid kita tak kemah, dia akan jadi tergelincir. Disebabkan i'tiqad pegangan kita longgar, satu masa kita boleh yakin kepada hak selain daripada Allah yang memberi rezeki. Hamba kalau nak habis dia tu, susahlah hamba. Kita ni kalau nak habis di bawah pemerintahan begini, tak majulah kita. Dah. Jadi seolah-olahnya ada satu kuasa lain pula yang memberi rezeki. Sebab apa orang boleh bercakap dan orang boleh percaya gitu? Kerana i'tiqad dia tak kemah. Jadi umbi dia, asal dia ni, kita kena balik belajar ilmu usuluddin semula dalam bab i'tiqad dan kepercayaan. Sebab hak satu masa hak dok kena kita boleh lagi. Bila kena kita jadi longgar lah. Dalam bab i'tiqad, hak paling banyak sekalinya dalam bab rezeki lah. Dah. Sebab rezeki tu syaitan saat ni dia sentiasa contoh manusia. Dia kata kalau mau ikut Islam payah sikit boleh makan. Dah contoh ni dah. Kalau mau betul ikut hukum sarung angkat dok kada, dia kata nak senang payah lah ni. Dah, sebab apa? Sebab kalau ikut orang Islam sangat, ikut hukum sangat, nak makan rasuah tak boleh. Islam marah. Dah kalau dak ikut dak makan rasuah itu, bila nak senang, boleh tengok tu ya tu rumah besar tu. Kalau nak kira gaji berapa ingat itu baru 3,000 je sebulan. Masuk akal tak, dia kata boleh bakar kenapa baru ni exit. Tu expire exit. Kalau gerak gaji tu berapa sen? Boleh bakar gitu. Dah, kita hari ni kena main lah, kata kena pandai-pandai lah, dia kata. Kalau mau ikut hak jenis Islam, hak jenis hukum tu, dia kata tak kata. Jadi dengan agama Islam sendiri, dia pun dalam bab rezeki dia tak apa nak percaya dah. Sebab dia sudah tanam dalam hati dia, bila ikut Islam ni tak apa senang. Bila ikut Islam ni payah nak kaya. Kalau dia pegang i'tiqad dia sampai gitu, dia jadi kafir juga. Boleh jadi murtad juga. Kalau dia pegang gitu. Baik.
Kemudian lagi mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak menjaga makhluk di alam ini dan tidak mentadbir urusannya. Dia berasa dia ni terlucut daripada bawah penjagaan Allah. Dia berasa diri dia ni terlucut di bawah pentadbiran Tuhan. Sebab itulah orang-orang yang sesat, dia kata serah ke Tuhan tu hak Tuhan lah. Hak urusan makhluk ni kita cara sama-sama kita. Hak Tuhan, Tuhan sampai satu masa kita pergi akad Tuhan. Dan sebab itulah manusia dia hari ni sudah sampai satu pekat bila kita sebut tentang dosa, tentang maksiat, dia kata mengusah cara aku. Kubur masing-masing. Mu nak masuk surga mu, dia aku suka kau anda aku nak masuk neraka pun. Dah sebab apa? Dia berasa diri dia aman daripada pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab dosa dan pahala dan sebagainya lagi. Baik. Kemudian dan termasuk juga dalam perkara-perkara yang menyebabkan seseorang Islam menjadi murtad dan kafir ialah mereka yang mendakwa bahawa ia memberi milik kepada seseorang, bagaimana Fir'aun tu. Dia mendakwa di atas diri dia yang memberi makan rakyat negeri Mesir. Dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang memilih di atas, di bawah kerajaan dia, sebagaimana Fir'aun. Jadi kalau dia berasa dia ni ada kuasa memilih, kuasa di atas diri seseorang, atau memberi rezeki kepada mereka, atau mentadbir urusan mereka, dan juga menjadi murtad dan kafir dengan sebab menyokong dakwaan kepercayaan mereka yang sesat dan bercanggah dengan akidah Islam. Lepas tu ambil timbang tara sendirilah. Saya nak buat olasan pun, nak buat olahan pun takut jadi panjang. Dia mendakwa diri dia ni di bawah milik kita, kesenangan yang kita ciptakan, kemudahan yang kita buat, kita belaka-laka tak ada dah Tuhan. Nah, maksudnya gitu, faham? Tiba-tiba dia kata menjadi murtad dan kafir juga sebab menyokong dakwaan tu. Tengok molek kita tu kau kata berpelawau. Cukli molek tu dah, kamu baca salah. Jadi kita kenal pula dakwaan dia tu. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saya jumpa satu kitab dia panggil At-Taubah. Dia kata peringkat manusia, apabila satu peringkat keegoan dia atau takabur dia terlalu tinggi, orang tadi dia kata bersifat dengan sifat Rabb. Ada dalam kitab Imam Ghazali dia sebut, bukan dia itu Tuhan, tak? Dia bersifat dengan sifat Rabb. Yakni sifat Rabb dia bersifat dengan sifat Tuhan. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ni tergelam dah, tak ada dah. Dia boleh tutup, kamilah yang, kitalah yang buat tu, kitalah yang buat ni, kitalah yang mencipta tu, kitalah yang mewujudkan ni, kitalah yang buat benda tu, kita buat benda ni. Masa tu Imam Ghazali kata dia sudah bersifat dengan sifat Rabb, sifat Tuhan. Dah. Jadi hak paling serius sekali dia sebut sini, menjadi murtad dan kafir juga dengan sebab menyokong dakwaan kepercayaan mereka yang sesat dan bercanggah dengan akidah Islam. Ini adalah berdasar dengan kaedah fiqhiyah, yakni perundangan Islam, disebut ar-ridha bisyai', ridha bima yatawalladu minhu. Redha yakni bersetuju dengan sesuatu perkara, bermakna bersetuju dengan apa yang berkaitan dengan dia.
Macam kita kabur kilang kau. Kilang suara wilasai tu. Buaya kata dah kita bukan sokong kilang kita dak sokong. Dah sokong ke dia? Kaedah bekor dalam kita asbah wan nazaid dia sebut ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu. Mureda dengan dia tu dengan makna mureda lah dengan segala apa yang dia buat. Faham lagi? Kita pergi baik dengan orang curi, kita kenal dengan orang curi, kita suka dengan orang curi. Dia tu kerja curi. Dia kata dah apa yang orang curi nak ngomong. Hei, kita sayang saja je, kita tak kenal ke dia. Dah. Bila mu pergi kawan dengan dia, mu rapat dengan dia, dengan makna mu setuju dengan curi dia tu. Nampak kan? Kau nampak ke? Nampak alhamdulillah lah. Jadi kita pun nak reti lah. Dah nampak dah. Reti sekat tu. Qala al-muallif rahimahullah, sedang olehlah kita berhenti sekatu tu sebab habislah kita membicarakan di atas perkara yang menyebabkan jadi rosak keislaman seseorang itu dengan sebab i'tiqad, dengan sebab kepercayaan di atas apa-apa yang ada hubung kait dengan rububiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah lagi akan datang kita akan sebut pasal yang kedua pula, yakni mengingkari di atas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yakni sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.